Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu di dalam satu majlis ilmu yang kita namakan sebagai Bicara Falak. Kupasan berkaitan dengan ilmu falak dan perkara yang berkaitan tentangnya serta sedikit kupasan tentang buku falak syar'i praktikal melalui penggunaan aplikasi Stellarium. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk di dalam live kita pada pagi ini, kita jemput untuk sama-sama sharekan dulu kita punya live ni, sharekan di dalam grup Facebook, sharekan di dalam Facebook personal tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun boleh copy link live kita di ada sebelah kanan sekali ada titik 3 tu, kemudian copy link tersebut boleh sharekan di grup-grup WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat memperolehi manfaat daripada live yang kita lakukan ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita bawakan kepada anda semua seorang penceramah, iaitu Al-Fadil Ustaz Nik Abdul Rahman bin Nik Mustafa, iaitu ahli jawatan kuasa falak syar'i wilayah persekutuan, dan juga sifat beliau sebagai ahli jawatan kuasa melihat anak bulan wilayah persekutuan. Jadi sedikit latar belakang Ustaz Nik Abdul Rahman. Beliau berasal daripada Kelantan, berumur 46 tahun, dan juga beliau juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang perbankan. Kali terakhir jawatan beliau adalah sebagai ketua penasihat syariah di dalam Ar-Rajihi Bank, dan juga jawatan-jawatan yang lain di dalam bidang perbankan yang sangat luas lah. Dan juga beliau juga terlibat dalam pusat latihan Bukhari dan juga lain-lain pengalaman beliau. Jadi untuk serba sedikit tentang latar belakang beliau, kita jemput Ustaz Nik Abdul Rahman untuk perkenalkan secara ringkas tentang latar belakang Ustaz, dan juga bagaimana Ustaz dapat timbulnya minat berkaitan ilmu falak, dan juga Ustaz mempelajari ilmu falak ini daripada mana. Jadi persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa amalan ya akramal akramin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Saidul, seterusnya rakan-rakan pendengar yang dihormati sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang begitu tenang, damai ini kita dapat berkongsi ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan, mengulang kaji ilmu pengetahuan, yang mana merupakan suatu kewajipan kita umat Islam untuk kita menambahkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu pengetahuan. Dan di antara ilmu pengetahuan yang kita umat Islam agak ketinggalan, ataupun kita dengan bahasa mudah ramai yang mungkin kurang faham,
ialah ilmu falak syar'i. Jadi saya amat menghargai apa yang dikemukakan oleh pejabat mufti Kuliah Persekutuan di atas inisiatif yang begitu baik dan bagus ini. Walaupun di keadaan ini kita menghadapi diuji dengan pandemik COVID-19, tapi itu tidak menghalang kita untuk kita melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan menambahkan ilmu. Sebagai mukadimah pada pagi ini, saya rasa tidak ada istimewanya saya untuk memperkenalkan diri, dan kebanyakannya telah disentuh ataupun telah diperkenalkan oleh Ustaz Saidul. Cuma tadi mungkin saya bukanlah ketua penasihat syariah bank, kan? Saya hanya sekadar staf ataupun kaki tangan sebuah bank di Kuala Lumpur, jawatan terakhir saya, dan saya merupakan ketua unit mungkin bahagian review ataupun ar-riqab asy-syar'iyyah. Apa pun lebih penting tentang ilmu falak ini, saya minat ilmu falak daripada alam persekolahan lagi. Alam persekolahan lagi, dan di waktu itu alhamdulillah bumi kita Malaysia ini bertuah ini ramai tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang mahir ilmu falak dan mengorbankan diri dia untuk mendidik anak bangsa mengenali dan memahami ilmu falak syar'i. Saya boleh sebut di sini ketika di Kelantan, ketika di awal persekolahan menengah, saya teringat kepada guru saya rahimahumullah semuanya, antaranya Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail, Haji Ni Ismail Ni Abdul Rahman, antaranya tokoh falak Kelantan yang pada masa itu orang hanya the only one yang membuat takwim waktu solat di Kelantan. Dibuat oleh dia. Dan kemudian saya dipertemukan dengan Al-Fadhil Ustaz Almarhum Ustaz Abdul Rahman Hussein, ataupun gelaran manjanya Ustaz Man Bilal, yang merupakan yang dipertua bekas mantan yang dipertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia yang kedua. Dan kemudian yang ramai lagi tuan-tuan guru yang lain, antaranya Ustaz Haji Muhammad bin Yusuf Syurga yang banyak mendidik saya. Dan kemudiannya saya didedahkan dengan beberapa program di Kuala Lumpur. Ketika ini saya mengucapkan ribuan terima kasih, walaupun pada usia muda saya dah masuk conference ataupun muktamar falak antarabangsa di Kuala Lumpur, anjuran bahis pada masa itu, anjuran Persatuan Falak Syar'i Malaysia pada masa itu. Pada masa itu kita kenal dengan almarhum Profesor Dr. Abdullah Ibrahim dan ramai lagi tokoh-tokoh lain. Jadi minat di situlah minat saya belajar ilmu falak. Dan ketika awalnya saya mulakan dengan falak falak yang old version punya, cara lama, yang cara mengira dan cara istilah-istilah Arabnya, tul balad ardul balad. Alhamdulillah saya dapat berpeluang untuk belajar secara ilmu falak moden, ilmu astronomi. Dan saya masih ingat saya sempat habiskan buku The Elements of Astronomy for Surveyor, buku sukatan UTM yang saya belajar khusus dengan guru saya Dr. Abdullah Daud. Jadi itulah sekadar mukadimah kita pada hari ini. Apapun minat ini tak dapat ditimbulkan kalau tidak dengan hasil usaha guru-guru terdahulu untuk berkongsi, mengajak, mendidik anak bangsa mengenali ilmu falak syar'i. Sebagai mukadimah. Okey, Ustaz Saidul boleh teruskan. Okey Ustaz. Dengar saya? Dengar, saya dengar. Okey, jadi alhamdulillah terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nik di atas perkongsian serba sedikit tentang diri beliau dan bagaimana timbulnya minat beliau untuk menjebakkan diri dalam dunia falak ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti live kita pada hari ini, jadi live kita pada hari ini adalah tentang bicara falak bersama dengan Ustaz Nik Abdul Rahman. Kita mengupas tentang ilmu falak dan juga persoalan-persoalan tentangnya, dan juga kupasan berkaitan dengan buku Falak Syar'i Praktikal yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi ini adalah salah satu inisiatif
unit falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk memberikan pendidikan falak kepada masyarakat awam di dalam zaman pandemik COVID-19 ini. Selalunya kita melaksanakan program-program bersama masyarakat awam, contohnya di universiti, di masjid-masjid, di surau-surau, di jabatan-jabatan kerajaan. Tapi ekoran dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dialami oleh negara kita ketika ini, jadi kita memilih platform secara online kan, yang masyarakat boleh ikuti bersama dengan page kami, iaitu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi alhamdulillah, itu tadi adalah sedikit tentang pengenalan penceramah kita, Ustaz Ni Abdul Rahman. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan semua, Ustaz Ni Abdul Rahman juga ada menerbitkan beberapa buah buku karangan beliau. Di antaranya yang akan saya tunjukkan adalah buku Falak Syar'i Praktikal. Ini dia tuan-tuan sekalian. Falak Syar'i Praktikal melalui penggunaan aplikasi Stellarium, sesuai untuk dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Pembelajaran ilmu falak yang ringkas dan juga sampai. Jadi buku ini akan kita kupas sebentar lagi oleh Ustaz Ni Abdul Rahman, dan juga bagi mereka yang sedang mengikuti live kita pada ketika ini, jika terdapat sebarang persoalan yang ingin diajukan, boleh tulis di ruangan komen dan kita akan cuba selang-seli dengan menjawab soalan daripada tuan-puan sekalian. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita jemput Ustaz Nik Abdul Rahman untuk memperkenalkan serba sedikit latar belakang buku karangan beliau, Falak Syar'i Praktikal melalui penggunaan aplikasi Stellarium. Mengapa buku ini diterbitkan, mengapa timbulnya idea untuk menerbitkan buku ini, dan juga kita minta Ustaz kupaslah isi kandungan buku ini kepada kita semua. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan satu perkara ya Ustaz Saidul yang kita lihat dalam isu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini ialah tentang penguasaan terhadap kefahaman terhadap ilmu falak syar'i. Di mana kalau kita melihat sebenarnya ilmu falak ini satu benda yang bukan jauh daripada umat Islam. Satu benda yang bukan jauh daripada umat Islam. Kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran khususnya, banyak menyentuh tentang perlu untuk kita bertafakur, untuk kita merenung, untuk kita berfikir khususnya alam semesta yang ada di atas kepala kita. Dan terbukti sekali di antara ilmu yang awal timbul dalam sejarah tamadunan ilmu Islam ialah ilmu falak syar'i, antaranya Al-Khawarizmi yang muncul di abad dalam 100 tahun Hijrah. Mana semasa dengan ilmu falak, semasa dengan ilmu fiqh, semasa dengan ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain. Jadi maknanya ilmu falak tidak jauh daripada umat Islam. Namun kini agak menduka cita kan apabila ilmu falak itu dilihat jauh daripada umat Islam, dan tak ramai umat Islam memahami ilmu falak syar'i. Sedangkan penggunaannya amat penting dalam kehidupan kita, khususnya untuk kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, okay? Dalam suasana pandemik pada masa ini, kalau kita rasa susah hati, kalau kita rasa sedih, kalau kita rasa kecewa, putus asa, keluar rumah, lihat sebelah atas, lihat kepada alam semesta, lihat terbentangnya luas alam semesta, lihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa indahnya matahari, bulan, bintang. Semuanya itu sebenarnya memberi suatu ketenangan dan keinsafan kepada diri kita. Jadi begitu sekali dekatnya ilmu alam semesta dengan umat manusia. Dan kalau kita melihat Allah Ta'ala ajaibnya ciptaan matahari, ciptaan bulan banyak memberi kesan kepada kehidupan manusia. Okay? Kalau kita tanyakan
benefit ataupun kepentingan al-athar matahari ini banyak. Bayangkanlah kalau tidak ada matahari. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana kalau Allah Taala jadikan malam saja, tak ada siang lagi. Susah kita nak jemur baju. Susah untuk kita keluar cari makan, untuk kita bekerja. Mana begitu sekali kesan besar terhadap umat Islam. Maknanya kalau kita nak menjadi umat Islam yang sebenarnya, ilmu falak syar'i merupakan suatu, saya tidak katakan sebagai rukun, tapi keperluan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun amat malang sekali apa yang saya sebutkan tadi mungkin jauh. Dan jauh inilah bila kita kaji, bila kita buat training, bila kita berbincang, kita tanyakan kepada pakar-pakar, mungkin disebabkan kerana konsep pembelajaran yang kalau saya katakan bukanlah ketinggalan, tapi mana tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Okay? Tidak sesuai dengan zaman sekarang. Contohnya mungkin kaedah pembelajaran lama lebih menekankan kepada pengiraan. Okay? Lebih kepada pengiraan mathematics, riyadiyat al-hisabiyah, kepada mathematics. Sedangkan kalau kita melihat tak perlu pun mathematics untuk khususnya kepada orang awam ini. Jadi lantaran itulah saya dengan guru saya khususnya yang dihormati Dr. Abdullah Daud, kami duduk dan kami berbincang dan kami mencari solusi apakah kaedah terbaik untuk kita tampilkan falak syar'i kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan rasa dekat dengan ilmu falak syar'i. Okay, lalu terbitlah buku praktikal ilmu falak syar'i tadi, di mana kalau tuan-tuan ingat asas kepada buku tersebut ialah melalui program software dinamakan Stellarium. Stellarium yang ada dalam internet yang tuan-tuan boleh download. Okay. Zaman sekarang zaman canggih, zaman teknologi. Okay. Kemudahan yang untuk kita memahami ilmu falak syar'i begitu luas dan banyak sekali. Antaranya software Stellarium. Okay. Maka saya mendapati Stellarium ini bagus untuk kita orang awam, khususnya kepada adik-adik kita di peringkat sekolah menengah, untuk mula memahami dan mengenali ilmu falak syar'i. Maka hasil daripada itulah saya keluarkan buku yang berpandukan kepada Stellarium. Seolah buku itu macam manual kepada Stellarium dalam bentuk ilmu falak syar'i. Di mana kalau saya beritahukan konsep saya tidak suka tekankan kepada pengiraan. Ilmu falak syar'i bukan bermula dengan pengiraan, tapi ilmu falak syar'i mesti bermula dengan memahami fenomena terlebih dahulu. Dan itulah yang saya belajar. Saya belajar kita memahami fenomena. Apakah dinamakan sebagai pergerakan matahari? Apakah dinamakan sebagai pergerakan bulan? Apakah dinamakan sebagai kesan di antara pergerakan matahari dan bulan? Apakah ia dimaksudkan dengan ijtima'? Bagaimana boleh berlaku ijtima'? Apakah dimaksudkan dengan gerhana? Bila boleh berlaku gerhana? Air pasang dan sebagainya. Memahami fenomena terlebih dahulu adalah lebih penting dalam kita memahami ilmu falak syar'i berbanding dengan kita start dengan pengiraan. Jadi sebab itulah timbulnya buku ini yang saya rasakan praktikal. Saya tidak masukkan dengan pengiraan dan saya minta maaf, sepatutnya kita boleh share. Tapi kan ada sedikit masalah teknikal pada pagi ini, saya boleh sharekan sedikit apakah yang saya masukkan praktikal dalam buku tersebut. Tapi saya tidak melibatkan pengiraan, saya cuba ringkaskan kefahaman, saya cuba letakkan kalau CV pun CV campur tolak saja. Tidak melibatkan pengiraan sinus, cosine, tangent lagi, tidak melibatkan spherical triangle lagi. Kita buat dengan fenomena. Jadi sebab itulah saya melihat perlu untuk saya dan guru saya Dr. Abdullah Daud untuk kita tampilkan sebuah buku yang mungkin menjadi panduan yang mudah kepada orang awam, khususnya untuk memahami ilmu falak syar'i dalam era teknologi yang begitu pesat dalam dunia moden pada pagi ini dan pada hari ini. Itu sebagai mukaddimahnya Ustaz saya dulu.
Alhamdulillah, itu berkaitan, itu adalah mukadimah daripada buku Falak Syar'i Praktikal karangan Ustaz Nik Abdul Rahman bin Mustafa, Ahli Jawatankuasa Falak Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Milik Anak Bulan Wilayah Persekutuan. Jadi itu tadi adalah perkongsian beliau berkaitan dengan bagaimana timbulnya idea daripada beliau untuk menghasilkan buku tersebut. Jadi di dalam buku tersebut beliau ada mencoretkan berkaitan dengan kepentingan matahari, kepentingan bulan dan kepentingan matahari dan bulan dalam kehidupan kita. Tentang fenomena yang berkaitan dengan matahari dan bulan. Jadi kita minta Ustaz ni kupaskan tentang kepentingan matahari, kepentingan bulan, kepentingan gabungan matahari dan bulan di dalam kehidupan kita seperti sebagaimana yang Ustaz Nik coretkan di dalam buku Falak Syar'i tersebut. Dipersilakan Ustaz. Bagus, terima kasih kepada Ustaz Saidul, soalan yang bagus sebenarnya. Kalau kita melihat kepada objektif ataupun matlamat pembelajaran ilmu falak syar'i, saya merujuk kepada falak syar'i, maknanya astronomi Islam. Kalau kita merujuk kepada ilmu astronomi mungkin luas, tapi kita fokuskan kepada syar'i, ilmu falak syar'i. Apabila kita membincangkan ilmu falak syar'i, kita membahaskan 3 sahaja ilmu yang sebenarnya sebagai asas. Itulah penentuan solat, kiblat dan juga penentuan hari raya dan puasa. Kalau kita membincangkan ilmu falak syar'i, sebenarnya falak syar'i ini dia membincangkan 3 ilmu utama, iaitulah tentang waktu solat, penentuan kiblat dan juga hari raya dan puasa. Dan kesemua perkara tersebut dia berpandukan kepada sebenarnya matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Jadi matahari dan bulan ini penting kehidupan kita. Kalau tadi saya sebutkan mukadimah matahari mungkin hanya untuk kegunaan jemur baju, tapi sebenarnya dalam sudut ilmu falak syar'i dan ilmu astronomi, matahari merupakan elemen yang sangat penting dalam ilmu falak syar'i. Begitu juga dengan bulan. Di mana kalau kita melihat matahari, kepentingan matahari bukan hanya semata-mata untuk secara ilmu astronomi, tapi sebenarnya dia juga merupakan keperluan harian kita. Di antaranya ialah semacam kita menunjukkan hari bulan takwim masih berdasarkan kepada matahari. Kalau kita melihat kepada penggunaan dalam sistem dunia penerbangan, dalam ada sistem perkapalan, GPS berpandukan kepada matahari. Dalam jabatan ukur, untuk kita menentukan lokasi batu penanda arah, batu penanda sempadan tanah juga berpandukan kepada matahari. Menentukan kompas. Kalau kita masuk hutan, kita gunakan kompas. Tapi kalau kompas kita hilang, kita juga berpandukan kepada matahari. Untuk menentukan jam kita, waktu kita sekarang. Sekarang kita melihat jam di tangan. Sebenarnya jam di tangan berpandukan kepada matahari. Dan juga menentukan waktu solat juga berpandukan kepada matahari. Begitu hebatnya, begitu indahnya, begitu ajaibnya Allah Ta'ala menciptakan matahari untuk kita. Itu kepentingan matahari. Dan banyak lagi kepentingan-kepentingan lain yang kalau kita dapat lihat dalam dunia kita pada hari ini. Adapun bulan, ada kepentingan. Bulan juga ada kepentingan. Bulan pelengkap kepada matahari. Bulan merupakan pelengkap kepada matahari. Minta maaf sekejap.
Kalau kita melihat kepada bulan, kalau kita melihat kepada bulan kepentingannya ialah untuk takwim hijrah. Takwim hijrah kita ni berpandukan kepada bulan. Maksudnya dengan hanya melihat kepada bentuk bulan, dengan melihat kepada bentuk bulan dan ditambah dengan kedudukan pergerakan bulan, kita dapat menentukan tarikh hijrah, tahun hijrah pada hari tersebut. Dan ini kegunaan bagi pelayaran khususnya. Pelayaran, nelayan kita bukan pelayaran yang kapal-kapal besar. Nelayan kita yang kecil-kecilan pun menggunakan pedoman bentuk bulan bagi menentukan air pasang surut. Air pasang surut juga bergantung kepada bulan. Melihat kepada bentuk bulan, mereka dapat tentukan tarikh, dan daripada tarikh mereka dapat tentukan bilakah bermulanya air pasang surut. Kerana air pasang surut ini waktunya berbeza-beza pada tiap-tiap hari. Ini kepentingan. Yang mana kalau kita kembali kepada zaman dahulu sekalipun, kita tidak akan sesat kalau kita mempunyai kefahaman tentang matahari dan juga bulan. Tapi malangnya sekali lah, kita lihat matahari tiap-tiap hari. Kita lihat bulan tiap-tiap malam. Tapi tidak tergambar kepada kita apakah faedah yang boleh kita pelajari daripada bulan tersebut. Inilah yang saya cuba kumpulkan, saya cuba congkilkan daripada buku yang saya susun tersebut. Itulah kita sebagai individu Muslim, orang awam, kita dapat memahami apa yang berlaku tentang fenomena alam bulan dan matahari hanya dengan mempunyai kefahaman yang asas terhadap kedua-dua jisim tersebut. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kalau kita gabungkan di antara matahari dan juga bulan, akan berlaku lagi fenomena yang lain, khususnya gerhana berpandu pada matahari dan bulan. Dan gerhana ini dalam hadis disebut ayatun min ayatillah, merupakan tanda kekuasaan daripada banyak tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempelajari ilmu falak syar'i mungkin tidak memahami apakah dimaksudkan dengan hadis ini. Tapi bagi mereka yang ada ilmu asas tentang ilmu falak syar'i, mereka memahami bahawasanya gerhana itu ada fungsi yang tersendiri dalam ilmu falak syar'i. Dan gerhana tidak berlaku kecuali dengan kesan yang ada pada matahari dan kesan yang ada pada bulan. Begitu juga dengan air pasang surut, bergantung kepada kesan matahari dan bulan. Dan yang paling penting, matahari dan bulan kedua-duanya memberi kesan kepada penentuan awal bulan hijrah, iaitulah penentuan yang kita katakan penentuan bilakah kita berpuasa dan bilakah kita juga berhari raya. Jadi dengan matahari dan bulan sahaja, kalau kita betul-betul faham, kita boleh menguasai ilmu falak syar'i daripada asas sampailah kepada memahami masalah isu yang kompleks, itulah masalah hari raya dan juga puasa. Inilah yang saya cuba tampilkan dalam buku saya, yang saya hanya belajar dua perkara, saya itulah matahari dan juga bulan. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, itu adalah perkongsian daripada Ustaz Nik Abdul Rahman berkaitan dengan fenomena yang berkait dengan matahari dan juga bulan. Jadi untuk mereka yang baru mengikuti live kita pada pagi ini, kami daripada Unit Falak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menganjurkan program Bicara Falak bersama Ustaz Nik Abdul Rahman bin Mustafa, Ahli Jawatankuasa Falak Syar'i Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Melihat Anak Bulan Wilayah Persekutuan. Dan sekarang kita sedang dalam topik mengumpas buku Falak Syar'i Praktikal. Buku Falak Syar'i Praktikal melalui penggunaan aplikasi Stellarium, karangan daripada beliau sendiri, Ustaz Nik Abdul Rahman. Jadi Ustaz, jadi pada tuan-tuan dan puan-puan semua, jadi untuk saya ingatkan juga, siapa yang mempunyai persoalan berkaitan dengan ilmu falak,
lebih-lebih lagi berkaitan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan, fenomena yang berkait dengan bulan dan juga matahari, bolehlah utarakan di ruangan komen untuk sama-sama kita bincangkan dan kita rukaikan persoalan tuan-tuan sekalian. Jadi ada satu soalan ni Ustaz, daripada Encik Muhammad Arif Tajuddin ni Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana nak dapatkan buku Falak Syar'i Praktikal tu ya? Ustaz. Baik, terima kasih kepada Encik Arif di atas semangat beliau untuk mendapatkan buku tersebut. Buku tersebut sebenarnya ada didua dengan saya. Saya edarkannya kepada siapa yang berminat boleh hubungi saya, dan harga yang ditawarkan ialah sebanyak RM25 sebuah. RM25 sebuah. Namun Ustaz Saidul, yang lebih utamanya, saya ajar buku tersebut rather than customer purchase that book. Tapi saya suka kalau saya dapat ajarkan buku tersebut. Jadi sebab itulah saya beritahu kepada mereka yang berminat, kalau betul-betul nak adakan buku tersebut, bukanlah saya berupaya, kita boleh adakan program separuh hari sahaja untuk pembelajaran buku tersebut. Tuan-tuan bayangkanlah, saya belajar ilmu falak syar'i dan saya boleh tunjuk buku saya bertahun-tahun. Dia bertahun-tahun nak memahami, kerana kita pada masa itu tidak ada teknologi. Jadi bila guru kita ajar tentang fenomena gerhana, fenomena istimak, kita terpaksa bayangkan dengan diri sendiri. Jadi bayangkanlah kita yang orang kata jahil, yang baru nak belajar ilmu falak syar'i ini, tiba-tiba nak bayangkan alam semesta, memang terlalu sukar. Tapi dengan adanya kemudahan pada waktu ini, khususnya Stellarium, dan software yang seakan Stellarium ini ada di planetarium negara. Saya ulangi, program yang seakan Stellarium ini khusus untuk pembelajaran ada di planetarium negara. Jadi saya mengajak kepada mereka berminat, kalau kita ada kora yang cukup, kita boleh boleh adakan program di planetarium negara. Dan insya-Allah saya rasa pihak Jabatan Mufti juga bersedia untuk anjurkan program ini. Jadi buku tersebut boleh diperoleh daripada saya sendiri, ataupun boleh hubungi Ustaz Saidul di Jabatan Mufti kalau suka untuk dapatkan saya. Tapi lebih penting saya syorkan kepada rakan-rakan kita yang betul-betul nak faham, kita kan dah ada kemudahan teknologi, jom mari kita belajar buku tersebut di planetarium negara. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Nik atas jawapan itu. Jadi kita harap Encik siapa tadi? Encik Muhammad Arif Muhammad Tajuddin, jika hendak mendapatkan buku ini, boleh hubungi saya pada talian 012-3654-764. Jadi kita akan cuba usahakan untuk menghantar buku ini kepada Encik Muhammad Arif. Dan juga sebenarnya kami daripada pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, memang kami mengambil inisiatif untuk menganjurkan program bedah buku, bedah buku. Pertamanya kami pada bulan 8 yang lalu kami telah melakukan program bengkel TOT, Training of Trainers, pada guru-guru kelab falak wilayah persekutuan yang bertempat di planetarium. Jadi kita mengupas tentang buku ini. Jadi untuk pengetahuan semua juga, terdapat lebih kurang 25 buah sekolah menengah di sekitar wilayah persekutuan yang bernaung di bawah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kelab-kelab falak itu mempunyai silibus falak di dalam aktiviti kurikulum mereka, dan guru-guru kelab falak inilah dilatih oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kami mengambil inisiatif jugalah untuk program kupasan berkaitan buku ini pada guru-guru kelab falak. Jadi kita mengambil pendekatan online pula lah pada pada musim PKP ini, kan, untuk kita membincangkan berkaitan dengan buku ini. Jadi Ustaz, ada satu soalan lagi yang diutarakan semasa kami poster live kita pada hari inilah. Jadi ada sahabat kita bertanya
Ustaz, bagaimana untuk kita membezakan jenis-jenis fajar? Jenis-jenis fajar. Jadi untuk pengetahuan semua juga, pada 28 November 2019, negara kita digemparkan dengan isu pertambahan 8 minit solat subuh. Kan? Solat subuh bermula dengan negeri Selangor, kemudian wilayah Persekutuan dan diikuti dengan negeri-negeri yang lain. Kan? Jadi seperti yang kita tahu, waktu subuh ataupun permulaan ibadah puasa bermula ketika munculnya fajar, kan, ketika munculnya fajar, ataupun kalau kita boleh sebut benang putih, Ustaz, ya, seperti Benar betul. yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, kan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Kan, makan betul, dan minumlah kamu sehingga kelihatan dengan jelas, kan, benang putih, kan, ataupun benang putih dan hitam, iaitu fajar, kan. Jadi kita minta Ustaz kupas sedikit berkaitan dengan uh, fajar ni, jenis-jenis fajar. Jadi dipersilakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan fajar ini, kita kena faham apakah dimaksudkan dengan definisi fajar. Fajar ini secara mudah ialah bermulanya waktu pagi. Bermulanya fajar ialah maksud bermulanya waktu pagi. Apakah maksud waktu pagi? Iaitulah apabila cahaya matahari telah kelihatan. Kalau orang tanya apa maksud lagi cahaya matahari kelihatan, maknanya malam dah berakhir. Okay, kita semua malam dah berakhir. Itu maksudnya waktu pagi. Jadi fajar ialah merujuk kepada waktu pagi. Jadi waktu pagi ini dia berbeza-beza di antara kehendak manusia. Okay? Mungkin waktu pagi kita pukul 8. Okay? Waktu pagi kita pukul 8. Mungkin waktu pagi bagi setengah orang pukul 7. Okay? Waktu pagi ada setengah pukul 5. Itu berbeza-beza. Dari sudut astronomi, waktu pagi ini ada 3-4 definisi yang dikemukakan oleh astronomers berkenaan dengan waktu pagi. Okay? Mereka mendefinisikan berdasarkan kepada kenampakan timbulnya cahaya di ufuk. Okay? Ada 3-4 definisi. Cuma di dalam syariah, dalam falak syar'i dan apa yang dikemukakan oleh Ustaz Sailul tadi berkenaan dengan standardized 18 degrees untuk waktu subuh, dia berasaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Okay? Benang putih dengan benang hitam, benang putih dengan benang hitam daripada waktu pagi. Okay, di mana di dalam fiqh, kalau kita melihat kepada kitab fiqh, di sana ada 2 fajar yang dibicarakan, fajar kadzib dan fajar sadiq. Fajar kadzib ialah fajar, kalau kita terjemahkan kadzib ni dusta, ataupun fajar yang bukan lagi sebenarnya. Fajar sadiq, fajar yang sebenar-benarnya fajar, waktu pagi yang sebenar-benarnya. Di mana mengapakah kitab fiqh kita dan mengapa Allah Ta'ala sebut fajar sadiq dengan fajar kadzib ini, ialah kerana pada masa itu waktu paginya cahaya matahari seakan-akan kelihatan. Okay? Cahaya matahari dah mula timbul. Cuma fajar kadzib yang berlaku lebih awal sebelum fajar sadiq, cahaya mataharinya sekejap saja. Okay? Dia hanya timbul sekejap secara horizontal. Okay? Secara vertikal, secara berpanjangan, sekejap saya timbul, kemudian dia malap kembali. Okay? Itu bukan lagi waktu subuh. Waktu subuh yang sebenar apabila bermulanya fajar sadiq, di mana kenampakan cahaya matahari mula menyeluruh, menyerangi waktu ufuk. Di situ bermulanya waktu subuh. Jadi di dalam falak syar'i, kita membicarakan 2 fajar saja, itu fajar sadiq dan fajar kadzib. Walau apapun fajar kadzib ini fajar yang tidak sebenar untuk menentukan waktu subuh,
tapi sebenarnya kita kurang membincangkan ataupun memberi kajian tentang Fajar Sadiq. Seharusnya kita kena ada kajian. Mengapakah Allah Ta'ala timbulkan Fajar Sadiq dan Fajar Kadhib? Mengapakah berlakunya fenomena ini, dan mungkin ada manfaat bagi kehidupan kita. Dan Alhamdulillah dalam menentukan Fajar Sadiq ini, kerana di waktu pagi berbeza dengan waktu maghrib, di mana waktu maghrib ni kita baru siang baru malam, ini malam baru siang, maka di Malaysia kita ini hasil daripada kajian ulama-ulama silam ada sikit perbezaan penentuan waktu subuh di kalangan beberapa buah negeri. Ada beberapa buah negeri dia berbeza waktu subuh dia. Walaupun kita tengok jam biasa, tapi dari segi standard parameter untuk menentukan waktu subuh itu ada perbezaan. Maka hasil daripada itu, pihak JAKIM, inisiatif pihak JAKIM selaku badan berautoriti yang menjaga maslahat agama Islam di seluruh negara, mengambil inisiatif membuat kajian. Bilakah sebenarnya kedudukan matahari berlaku apabila berlakunya waktu subuh? Maka selepas dia buat kajian lapangan selama beberapa tahun dengan pihak universiti, maka kita menyelaraskan bahawa sewaktu subuh kita ialah sudah degree-nya ialah 18 darjah di bawah ufuk. 18 darjah di bawah ufuk. Kalau kita melihat kepada kajian, ada yang mengatakan sampai 16, ada mengatakan 12 pun ada. 12 tu mungkin dah hampir cerah subuh, tapi kita di Malaysia kita mengambil ketetapan di seluruh negara, iaitu waktu subuh kita bermula apabila matahari mencapai degree 18 darjah di bawah ufuk. Ini merupakan suatu, bagi saya, suatu kemajuan yang dibuat dalam ilmu falak syar'i. Jadi itulah sikit penjelasan saya berhubung dengan fajar yang ditanya oleh soalan tadi. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Kita harap jawapan yang diberi dapat menjawab soalan daripada penanya tadi berkaitan dengan jenis-jenis fajar. Jadi kita dapat soalan daripada Ustaz Syukri Abdul Ghani. Salam Ustaz. Bagaimana perubahan matahari dan bulan boleh mengubah fenomena alam seperti banjir, pasang surut air, pertumbuhan-tumbuhan dan sebagainya, kan? Matahari yang terbit daripada timur ke barat, kan? Bulan yang ada anak bulan, ada hilal, ada bulan fasa separa, fasa penuh, kan? Bagaimana fenomena tersebut tu dapat mengubah kejadian alam seperti banjir, pasang surut, kan? Pertumbuhan dan sebagainya. Soalan daripada Ustaz Syukri Abdul Ghani, sahabat saya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Syukri di atas soalan yang baik sebenarnya. Dan soalan itu sebenarnya trigger yang trigger kepada umat Islam supaya kita berfikir bagaimana boleh semuanya berlaku hasil daripada benda yang berlaku objek samawi. Bagaimanakah banjir, air pasang surut boleh berlaku dengan kesan daripada matahari dan bulan. Pertama sekali saya suka jelaskan, kita merefer kepada air pasang surut. Air pasang surut. Banjir itu mungkin kesan iklim. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, itu lebih kepada iklim. Okay? Saya lebih merefer kepada air pasang surut. Walaupun mungkin kesannya ada juga untuk banjir, betul. Macam kalau kita melihat kepada fenomena air bah kuning 2014, kalau kita melihat kepada tarikh, betul. Air bah kuning itu memang kerana memang pada masa itu bulan 12, bulan 11 tahun 2014 memang di Kelantan memang musim terpuju, memang berlaku banjir, tapi mengapa begitu banyak air? Pada masa itu memang tarikhnya berlaku dengan masalah matahari dan bulan. Dan yang terbaru ini di Selangor air pasang surut besar yang berlaku sehingga melimpah daripada air laut masuk ke daratan, ke sungai, juga hasil daripada fenomena astronomi falak syar'i, itu matahari dan bulan. Jadi pihak kerajaan Selangor telah memberi amaran pada tarikh-tarikh tertentu akan berlaku air pasang yang besar, dan bagi kita yang memahami ada ilmu, bukan ada ilmu falak syar'i, kita faham ni mengapa tarikh ini. Rupa-rupa bila kita semak dengan matahari di bulan itu berlaku pada waktu ijtima'.
pada waktu istimak, dan istimak itu istimak yang kedudukan matahari bulannya agak dekat punya besar. Jawapannya panjang tapi mudah saya sebutlah kerana graviti. Okay? Jawapannya panjang, perlu kepada ulasan dan perlu kepada tadi kefahaman asas pergerakan matahari bulan sampai kepada air pasang surut. Tapi yang paling mudah saya sebutkan ada graviti. Ini graviti ini bighairi amalin tarawunaha. Graviti ini bagaimana Allah Ta'ala ciptakan setiap planet ini, objek samawi ada graviti tersendiri. Bumi ada graviti, bulan ada graviti, matahari ada graviti. Dengan graviti ini alam semesta menjadi firm, menjadi begitu cantik, teguh sekali. Dan graviti ini dia kadang-kadang memberi kesan kepada planet-planet yang berdekatan. Sebagai contoh, kita bumi, kita dekat dengan bulan. So graviti bulan itu kadang-kadang boleh mempengaruhi bumi, di antaranya ialah air pasang surut. Air pasang surut. Jadi bulan ini dia memberi kesan kepada air pasang surut kerana adanya graviti. Ditambah dengan faktor cuaca, faktor kaji cuaca, kadang-kadang air pasang surut itu menjadi lebih besar. Jadi sebab itulah kalau kita pergi ke sebelah Kelang, sebelah Kelang, sebelah yang dekat-dekat Sebelah pantai Banting tersebut. Ustaz. Banting tempat saya. Pantai Morib. Pantai Morib semua tu kan. Nelayan di sana memang mahir tentang ilmu pergerakan bulan. Kerana ia memberi kesan kepada air pasang surut ialah kerana adanya graviti. Jadi jawapan saya pada budak ialah kerana graviti. Nak tahu kita kena belajarlah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Fenomena air pasang surut memang tepat dan kena sekali lah. Memang kita sedang menghadapi fenomena air pasang besar ni, lebih-lebih lagi di bahagian seperti Ustaz sebutkan lah, di tempat saya sendiri pun di pantai Kelanang, pantai Morib, pantai Bagan Lalang, limpahan air tu sehingga mengenai tembok, sehingga terhakis tembok yang dibina tu. Memang nak cerita kuat sungguh lah air pasang besar ni kan. Jadi terima kasih kepada mereka-mereka ataupun tuan-tuan yang baru mengikuti live kita pada hari ini. Jadi sekarang ni kita dalam sesi untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan berkaitan dengan falak. Jadi tadi adalah soalan daripada Ustaz Syukri Abdul Ghani. Jadi sekarang ada satu soalan daripada Encik Saiful Azhar Wahab. Apakah kaitan ilmu falak dengan ilmu sihir? Ilmu falak pun contoh ada ramalan kan, gerhana bulan, gerhana matahari, kita boleh ramal, kita boleh jangka 2021 ada gerhana sampai 10 tahun akan datang. Ilmu sihir pun ilmu ramalan juga kan. Jadi ada kaitan ke ilmu falak dengan ilmu sihir ni? Kan. Mungkin Ustaz boleh jawab Ustaz. Terima kasih. Soalan yang agak lucu tapi relevan. Suka saya sebut begini, asas ilmu dan Islam ini, ilmu sains ke ilmu falak ke, dia mesti berasaskan kepada facts, kepada fakta, mesti berasas kepada data. Dalam ilmu Islam ini dia mesti berasas kepada fakta, mesti berasaskan kepada data. Mana-mana ilmu yang ada fakta dia, ada data dia, ada kajian dia, ilmu tersebut diterima dalam Islam. Apa jua nama ilmu tersebut. Tetapi kalau ilmu tersebut hanya berdasar kepada ramalan, mana tidak ada data, tidak ada fakta, jangkaan semata-mata, ilmu tersebut tertolak dalam Islam. Jadi saya tegaskan ilmu falak syar'i ialah ilmu berasas pada fakta. Bukan fakta sehari, bukan fakta setahun, fakta beribu tahun. Ini digalakkan dalam Islam kerana Allah Ta'ala memberi kita akal fikiran untuk kita mengkaji. Mengkaji berdasar kepada fakta dan berdasar kepada data. Jadi ia bukan ilmu yang berkaitan dengan sihir. Sihir tersebut mengapakah diharamkan oleh Islam? Mengapakah Islam menegak ilmu sihir? Kerana ilmu tersebut langsung tidak berdasar pada fakta dan tidak berdasar kepada data. Dengan kata lain, tidak berasas kepada ilmu sains. Di dalam ilmu falak,
ilmu astronomi pun dipanggil ada ilmu astrologi. Ilmu berdasar kepada nujum. Lihat bintang nanti hari ini berlaku apa. Itu ilmu yang Allah Ta'ala haramkan. Man atakahinan, ada hadis menyebut siapa-siapa mendatangi tukang tilik, tukang nujum, Allah Ta'ala akan laknat dia. Kenapa? Kerana ilmu tersebut dia tidak berasas kepada fakta dan data. Jadi saya nak beritahu kaitan tak kaitan pun yang perlu kita faham di sini, di dalam Islam ilmu-ilmu yang berasas kepada data, berasas pada fakta diterima dari segi agama. Walaupun orang suka tak suka, sebagai contohnya Ustaz Saidul lah, macam COVID-19 sekarang ni, SOP COVID-19 menyebabkan kita agak tertangguh solat jemaah kita, masjid kita mungkin agak tertangguh sedikit. Sebenarnya dari segi ilmu fiqhul mizan dia panggil, ia diterima dalam Islam kerana COVID-19 ini ada fakta dan data dia. Yang tak dapat kita terima apabila sesuatu ilmu tersebut tidak ada fakta dan tidak ada datanya, tidak berasas pada kajian, maka ilmu tersebut ditolak dalam Islam. Saya rasa itulah sikit penjelasan saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin kita boleh pergi kepada 3 soalan yang terakhir. Ni ada satu soalan menarik. Selalu kita dengar istilah-istilah ni, kan? Imsak, kemudian subuh, kemudian fajar, kemudian syuruk, kemudian duha, kan? 5 istilah ni kan. Jadi macam yang Cik Saiful Azhar katalah, semuanya pagi. Imsak pagi, subuh pagi, syuruk pagi, fajar pagi, duha pun pagi. Jadi adakah semuanya sama ni? Apakah beza istilah-istilah yang disebutkan di sini? Jadi mohon penjelasan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, ringkasnya soalan yang bagus. Sebenarnya zaman dulu orang Arab tak ada jam. Orang Arab tidak ada jam. Jadi mereka menamakan waktu dengan nama-nama. Waktu subuhnya apabila matahari banyak, subuh fajar lebih kurang sama. Syuruknya apabila matahari dah tinggi gini. Duhanya tinggi gini. Jadi semua istilah fajar, subuh, duha, syuruk dan pelbagai lagi sebenarnya ialah waktu-waktu, nama-nama waktu yang digunakan oleh Arab pada zaman dulu mewakili macam jam zaman sekarang. Dalam buku saya sebut dalam lisan Arab syair tentang nama-nama ini. Rupa-rupanya orang Arab dah ke depan pada zaman dulu di mana siang hari ada 12 nama berdasar kepada dukungan matahari dan 12 nama pada waktu malam. Jadi saya boleh sebutkan bahawasanya waktu duha, syuruk, fajar ini ialah merupakan nama-nama kedudukan matahari di siang hari. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang ringkas dan juga bermakna. Tetapi bermakna. Okey. Kita ada lagi beberapa minit sebelum kita menamatkan siaran langsung kita, bicara falak kita. Jadi ada soalan yang agak panjang sikit daripada Puan Siti Rafidah. Jadi kita harap mereka yang tanya soalan ni masih mengikuti live kami. Jadi dapatlah menjawab soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan kemukakan. Jadi persoalan yang terbuku di minda dapat kita rungkaikan kan. Jadi tuan-tuan dan puan puas hatilah kan. Jadi mana-mana yang ada sebarang persoalan, kita buka untuk satu lagi soalan sebelum kita tutup soalan dan kita menamatkan bicara falak kita lah insya-Allah. Jadi ada soalan daripada Puan Siti Rafidah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada menerima kabar katanya beberapa hari sebelum bulan mengambang penuh akan berlaku perubahan pada hormon seseorang, terutamanya jikalau anak-anak ada eczema. Contoh kalau anak eczema, ketika itulah kulit-kulit anak akan menjadi teruk. Begitu juga dengan antibody seseorang akan lemah beberapa hari sebelum bulan mengambang. Beliau mendengar kabar kan. Beliau nak confirmkan sama sahih atau tak sahih kabaran beliau tu kan. Jadi kalau Ustaz dapat beri pencerahan sikit Ustaz, silakan Ustaz. Jawapan saya ringkasnya wallahu a'lam.
Kerana ini soalan berkenaan dengan ilmu perubatan, mesti refer kepada doktor. Dalam ilmu falak syar'i, saya rasa saya belum jumpa lagi dalam bab ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Jadi insya-Allah last soalan. Okey, last soalan. Kita okey. Daripada panjang nama dia. May Becky PC Gombak. Jadi siapa yang nak baiki komputer boleh kontak dengan Abang May kita. Boleh baiki PC area Gombak. Okay, jadi soalan daripada Encik May kita. Assalamualaikum Ustaz. Betul ke kalau malam ada 3 bintang sebaris itu tandanya arah kiblat? Kan? Yang berkaitan dengan kata buruj kan? Betul ke buruj yang ada 3 bintang sebaris itu menandakan adanya arah kiblat dalam buruj itu? Mungkin Ustaz boleh menjawab soalan daripada Encik May kita. Silakan Ustaz. Baik, dengar Ustaz, saya dulu dengar? Dengar Ustaz. Okey. Berkenaan dengan soalan tadi betul. Okay, betul. Kalau ada garisan itu 3 bintang sebaris, itu memang antara tanda untuk kita melihat kepada arah kiblat. Cuma yang perlu kita tahu bintang mana. Okay, bintang mana. Dalam buku saya kita ada buat penjelasan tentang buruj Orion. Buruj gergasi yang memegang pedang itu di tali pinggang dia, di dia punya tali pinggang dia dan juga di sarung pedang itu memang antara tanda untuk kita menentukan arah kiblat. Jadi jawapan saya ya, memang itu tanda kiblat, cuma kita kena ada sedikit ilmu, kena belajar bintang yang mana, macam mana kita nak kenal buruj Orion itu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih atas soalan daripada Encik May kita dan juga jawapan daripada Ustaz Nick. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan semua, siapa yang berhasrat untuk mendapatkan buku falak syar'i praktikal melalui penggunaan aplikasi Stellarium yang kita kupaskan sebentar tadi berkaitan dengan fenomena bulan, fenomena matahari dan juga yang berkaitan dengannya, dan juga ada disebutkan dalam soalan Ustaz May, Encik May kita tadi tentang buruj Orion. Betul ke ia menghadap arah kiblat, juga ada dikupaskan dalam buku ini. Bolehlah hubungi saya ataupun menghubungi Ustaz Nick Abdul Rahman sendiri pada talian 019-243-0074 untuk mendapatkan buku tersebut. Jadi itu dia tadi berkaitan dengan bicara falak, kupasan tentang buku falak syar'i praktikal melalui penggunaan aplikasi Stellarium dan juga menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan ilmu falak. Jadi Ustaz, sebagai orang kata penutupnya lah kan, khulasahnya, kita minta Ustaz simpulkan perbincangan kita dan juga bagaimana buku ini bermanfaat kepada masyarakat awam di luar sana untuk dimiliki dan juga untuk memberi kefahaman kepada mereka berkaitan dengan ilmu falak. 5 minit Ustaz, silakan. Saya minta maaf Ustaz, saya tak berapa jelas tadi. Ada sedikit teknikal di sini, tak berapa jelas dia punya suara tadi. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada pihak JAKIM yang memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian pada pagi ini. Saya minta maaf Ustaz, saya tak dengar apa yang dibicarakan tadi. Saya ulang balik sikit boleh Ustaz? Sound ada masalah sedikit di sini. Dah boleh dengar Ustaz? Dah boleh dengar? Saya punya tab ini ada sedikit problem untuk mendengar. Okay. Tadi ada kekacauan, tadi ada calling masuk tadi. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita ambil maklumlah bahawa penceramah kita Ustaz Nick Abdul Rahman menghadapi gangguan teknikal. Dia tidak dapat
tidak dapat mendengar telefon beliau, mengalami sedikit gangguan. Jadi kami daripada pihak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Nik Abdul Rahman bin Mustafa atas perkongsian yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi berkaitan dengan buku Falak Syar'i Praktikal mengenai penggunaan aplikasi Stellarium dan juga jawapan-jawapan yang beliau berikan di atas persoalan-persoalan yang dikemukakan sebentar tadi. Jadi kita juga daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan akan menganjurkan siri bicara falak pada siri-siri yang seterusnya bersama dengan penceramah-penceramah yang lain dan juga topik-topik yang lain. Jadi insya-Allah iklan datangnya akan kami update di dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga laman Facebook, Instagram dan juga Twitter Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk bahan kepada masyarakat awam di luar sana. Berkaitan dengan pendidikan falak ini yang akan kami sampaikan kepada masyarakat awam. Jadi untuk akhirnya boleh rujuk di dalam ruangan komen bagi mereka yang terlepas mengikuti live kita tadi, bagaimana untuk mendapatkan buku Falak Syar'i Praktikal melalui aplikasi Stellarium ini. Bolehlah refer dengan skrin yang kami pada telefon tuan-tuan. Kami ada sertakan nombor telefon Ustaz Nik 019-243-0074 untuk mendapatkan buku Falak Syar'i Praktikal karangan beliau sendiri. Jadi akhirnya Ustaz Nik, kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Moga kita dapat bersiaran pada bicara yang akan datang. Saya juga mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan live ini. Jadi akhirnya kami mengucapkan aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.